Assalamualaikum. Kau tengok aku jumpa dengan siapa? Aku jumpa dengan orang hebat. Orang hebat ni susah nak jumpa tau. Tapi aku sentiasa berdoa nak jumpa dengan dia. Alhamdulillah, tiba-tiba ada satu rancangan kat TV3 ni yang macam aku fikir aku tak patut masuk lah, tapi dia orang panggil aku. Kau tengok orang hebat sebelah aku siapa? Ni. Nampak Datuk dengan Tuan Haji ni halakahnya orang kuat. Halakahnya orang kuat, bercerita tentang kehidupan, bercerita tentang kematian, bercerita tentang Al-Quran dan sains. Ni orang hebat ni. Kan aku dapat jumpa dengan dia. Orang Pening ni, orang Gelugok. Tok orang Gelugok tu kan. Terima kasih Tok Sama-sama. Terima kasih Tok Haji. Kan? Nanti korang tengok kemunculan aku dalam halakah di TV3. Right? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan Dr. Daniel di channel Empire Minda DDD. Dan terima kasih kepada Datuk Rosham Nur yang sempat berbincang dengan saya ketika kami bersama-sama di rancangan rakaman halakah pada hujung Ogos 2021. Datuk Rosham dijemput sebagai jemputan membicarakan tajuk tertentu dalam salah satu episod halakah tahun ini. Dan selepas itu saya sempat berbincang dengan Datuk Rosham Nur tentang berbagai perkara, dan antara perkara yang saya rasa nak saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah pertama sekali tentang pengalaman beliau sebagai seorang usahawan yang gigih. Dan beliau alhamdulillah memberitahu saya pada suatu ketika beliau agak cuai dalam bab pengeluaran zakat. Dan ini telah memberikan satu impak yang negatif terhadap bisnes beliau. Dan akhirnya beliau berubah dan memandang penting bab mengeluarkan zakat. Dan alhamdulillah rezeki datang mencurah-curah. Sekaligus ini memberi satu peringatan kepada kita bersama tuan-tuan dan puan-puan tentang kepentingan mengeluarkan zakat. Zakat fitrah, dan juga yang sering dilupakan ialah zakat harta benda. Sama ada yang melibatkan pendapatan kita, pelaburan kita, perniagaan kita dan seumpamanya yang umumnya dipanggil zakat harta benda yang wajib dikeluarkan setiap tahun berdasarkan nasab dan haul, maka ini yang sering diabaikan. Dan pengalaman Datuk Rosham Nur memberi suatu peringatan pada kita bahawa jangan sama sekali, apatah lagi jika kita seorang usahawan, jangan langsung kita mengabaikan bab kewajipan mengeluarkan zakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, dalam Al-Quran, bab mengeluarkan zakat diulang-ulangi. Malah para pengkaji Al-Quran mendapati dalam lebih daripada 30 ayat zakat ditekankan dan dikaitkan, digandingkan dengan penegakan solat. Menampakkan kepada kita dua ibadah ini, dua kewajipan ini, jangan langsung kita pandang remeh. Kita ambil sebagai contoh surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 2 dan 3. Ayat nombor 2 Allah menekankan tentang Al-Quran, hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat ketiga menekankan tentang antara ciri orang bertakwa itu, iaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara yang ghaib, dan wa yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami, yakni Allah, rezekikan kepada mereka, mereka keluarkan, mereka nafkahkan. Dan para ulama tafsir mengatakan ini merupakan nafkah yang ada berkaitan dengan kewajipan mengeluarkan zakat. Justru solat dan zakat digandingkan. Menampakkan pada kita jaga hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah yang khusus, apatah lagi ibadah yang bernama solat yang fardu. Dan yang kedua, jaga hubungan sesama manusia, apatah lagi dalam bentuk melaksanakan ibadah yang bernama zakat untuk membantu fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain. Ini
dapat kita iktibarkan daripada perbincangan saya dengan Datuk Rosyam Nor. Iktibar yang kedua ialah Datuk Rosyam Nor mengatakan beliau sebelum ini tidak pandai mengaji Quran, merangkak-rangkak, tapi beliau telah membuang perasaan malu, akhirnya berguru, dan hari ini alhamdulillah beliau sudah boleh mengaji Al-Quran dengan tajwid yang betul. Dan inilah pengajaran iktibar pada kita. Apatah lagi kita yang sudah baligh, bukan sekadar sudah baligh, tiba-tiba kita menyedari kita sudah beranak pinak, anak kita ramai, baru kita sedari kita tak pandai mengaji Quran. Ketika itu janganlah merasa malu mencontohi Datuk Rosyam Nor dan terus berguru dan belajar. Sebab Al-Quran ini penting bagi kita orang yang beriman. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan Al-Quran di hari kiamat akan datang sebagai syafaat, sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis Muslim. Di sana kita perlukan bantuan. Dan Al-Quran akan membantu kita, memberi syafaat kepada kita kalau kita rajin membacanya di dunia, apatah lagi selepas kita mempelajari Al-Quran. Dan Al-Quran Maha Agung. Ia kalam Allah. Kita ambil sebagai contoh dalam surah nombor 2, surah Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan di musim Ramadan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai ke hujung ayat. Dan Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk huda. Kita mencari petunjuk, Al-Quran merupakan petunjuk. Dan bukan sekadar petunjuk, kata Allah, wa bayyinatin minal huda, ia memberi penjelasan tentang petunjuk itu. Ada penjelasan, perincian tentang petunjuk itu. Dan yang ketiga, Al-Quran merupakan furqan, dengan maksud pembeza antara hak dan batil. Lantas bila kita mendekati Quran, ia bermaksud kita belajar untuk mengaji Al-Quran dengan tajwid yang betul. Dan kemudian kita tadabbur, kita cuba memahami, mengamati isi-isinya. Dan ketika itu kita faham petunjuk daripada Al-Quran, kita faham penjelasan daripada Al-Quran terhadap petunjuk itu, dan kita dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan ketika itulah kita bermusafir di dunia menuju ke akhirat demi mencapai dua hasanah. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat dengan kompas yang betul. Kompas disuluh oleh Al-Quran, pastinya disokong oleh As-Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul. Semoga Allah memberkati Datuk Rosyam Nor dalam hidup beliau, dan semoga Allah memberkati kita semua yang ingin hidup disuluh oleh Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.